Assalamualaikum, salam sejahtera. Utama TVS 10 November 2020. Saya Lukman Muhammad. Dan saya Zoniza Awang, ikuti berita ini. Kanak-kanak berusia 6 bulan merupakan antara 6 individu yang direkodkan sebagai kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak pada Selasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kini meningkat kepada 997 kes. 5 dari kes tersebut adalah di daerah Kuching dan 1 dari Lawas. Untuk rekod terdapat penambahan 3 kes baru positif COVID-19 yang dikaitkan melibatkan kluster Green Hill di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah kes positif melibatkan kluster ini adalah 82 orang termasuk kes indeks. JPBN Sarawak turut bersetuju untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Kampung Haji Baki selama seminggu lagi mulai 11 hingga 17 November 2020. Majlis Keselamatan Negara MKN telah diminta meningkatkan lagi kapasiti pelaksanaan ujian saringan COVID-19 di Sarawak kepada 5,000 orang sehari. Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas, kemudahan yang sedia ada di Sarawak ketika ini hanya mampu menjalankan 2,400 ujian dalam sehari dan keadaan ini menyebabkan ada keputusan hanya dapat diketahui selepas 3 hari. Kalau kita dapat meningkatkan jumlah test itu kepada 5,000 satu hari, maka masa menunggu mungkin we have given the KPI to JKNS to get the result within the latest 24 hours. Kalau dapat 12 jam. Ugah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa. Katanya lagi JPBN Sarawak juga telah meminta MKN untuk meningkatkan lagi kemampuan hospital-hospital daerah di Bau, Serian, Sri Aman, Betong, Sarike, Kapit dan Limbang untuk merawat pesakit COVID-19. Kita sekarang kerja negeri telah meluluskan peruntukan untuk membina sebuah makmal molekul perubatan baru di Hospital Limbang. And the job is being done now. And kita berharap kapasiti di Limbang akan kita bagi kepada 200 ujian satu hari. Jadi kalau apabila siap kemudahan di Limbang, maka Lawas Limbang tidak perlu pergi ke Miri lagi. Sementara itu, JPBN Sarawak juga telah merangka inisiatif dan bercadang untuk meningkatkan keupayaan hospital-hospital lain di negeri ini untuk mempunyai kemudahan bagi merawat pesakit COVID-19. Pengerusinya Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, ini merupakan persediaan dan menjadikan kes di Sabah sebagai pengajaran. Kita melihat keadaan di Sabah di mana mereka sekarang sedang menghadapi keadaan yang begitu meruncing. Dan satu masalah adalah masalah kemudahan hospital yang tidak mencukupi. So learning from that, we have come up with a proposal which we have presented to Majlis Keselamatan Negara untuk meningkatkan kemampuan keupayaan hospital-hospital di Bau, Serian, Seriaman, Betong, Serike, Kapit dan Limbang supaya mereka ini dapat mampu untuk merawat pesakit COVID-19. Jalan Sebuyau Lingga di bawah program perhubungan jalan utama kedua atau Second Trunk Road dijangka mula dilaksanakan pada awal tahun 2021. Kata Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi, jalan ini akan memedekkan perjalanan penduduk Lingga untuk ke Kota Semerahan dan Kuching. Program Perhubungan Jalan Utama Kedua merupakan salah satu daripada jalan penghubung luar bandar yang diluluskan dan dibiayai oleh Kerajaan Sarawak. Ianya juga dijangka dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi para penduduk luar bandar untuk membolehkan kawasan luar bandar mencapai tahap pembangunan seperti kawasan-kawasan lain. Skopnya jalan raya ini adalah sepanjang 33 kilometer dari kawasan Sebuyau hingga ke Lingga. Dan ianya melibatkan pembinaan jalan raya jenis single carriageway 2 lorong, jenis R5 JKR standard,
dan ianya akan mempunyai sebuah jambatan menyeberangi Sungai Lingga sepanjang 650 meter dan satu lagi jambatan kecil di Sungai Ligi untuk membolehkan jalan raya tersebut dapat sampai ke Pekan Lingga. Kekerapan banjir yang berlaku di Kampung Berangan dan Taman Samarindah di Kota Semarahan akan ditangani. Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Pengguang Manggil berkata, ia akan dilaksanakan menerusi projek pembangunan bersepadu Lembangan Sungai Sarawak PLSB dan kajian Plan Induk Perparitan serta carangan mitigasi banjir Lembangan Sungai Samarahan. Kekerapan banjir di kedua kawasan berkenaan adalah diakibatkan oleh sistem perparitan dan kebanyakan anak sungai tidak dapat menampung keperluan kesan pembangunan pesat kawasan perumahan di sekitarnya. DID is also conducting the flood mitigation and drainage master plan study of the Samarahan River Basin, which is expected to be completed by year end. At the meantime, both DID and Majlis Perbandaran Kota Semarahan will continue to carry out river clearing works at the drainage outlets at Sungai Stigang at Kampung Berangan and the routine drain clearing works respectively. For the information of Ahli Yang Berhormat N. 17 Takan, MPKS will also undertake to upgrade the 17,000 meters long existing drains and culverts in phases under RMK 12, costing approximately 20 million. Sebelum ini, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Dr. Ahmad Masrizal Mohamad berkata, Kerajaan Persekutuan komited untuk meneruskan projek PLSB Sungai Sarawak yang dijangka siap pada 2025. Projek yang bernilai RM191 juta itu kini dalam proses reka bentuk terperinci dan tender fizikal dijangka dimulakan tahun depan. Bertemu kembali. Rang Undang-Undang RUU pihak berkuasa tempatan pindaan 2020 diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak walaupun mendapat bantahan daripada barisan pembangkang. Cadangan pindaan kepada bahagian 3 ordinan utama akan memberikan status asal kepada semua pihak berkuasa tempatan PBT yang disenaraikan dalam jadual pertama ordinan utama. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian ketika membentangkan pindaan RUU berkenaan berkata ia mencerminkan keperluan untuk memastikan kecekapan berterusan dan penyampaian perkhidmatan yang berkesan untuk memenuhi jangkaan serta keperluan masyarakat. After referred to as the Principal Ordinance, give powers to local authority to carry out development either by itself or with other local authorities or person for residential, commercial, industry or any other undertaking which the local authorities may determine. Therefore, the proposed amendment to Section 3 of the Principal Ordinance will grant native status to all local authorities listed on the first schedule of the Principal Ordinance to enable the local authorities to deal or develop their lands which are classified as native area land, especially in rural local authorities area and for any other relevant. Manakala bagi pindaan kepada Seksyen 131-X-2 Ordinan Utama, SIM berkata ia untuk memberi kuasa kepada PBT membuang sebarang pagar atau struktur yang menyebabkan bahaya kepada awam. Sementara itu, keputusan Dun Sarawak meluluskan rang undang-undang tersebut disambut baik pihak berkuasa tempatan PBT. Menurut Kaunselor Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Kaunselor Iskandar Syakawi, langkah itu membolehkan PBT dapat melaksanakan pembangunan secara langsung terhadap projek yang memberi manfaat kepada penduduk setempat. There is, of course, there is a pro and cons of this, but we are looking forward for the so that the local council, especially those land that vested to the council, the local councils directly involved in the development of the land that is vested to the council, either state land or even a public areas. So with the involvement of the council, because we have been tasked to do the maintenance and managing all this land. So we are also has the capability of developing the land or the project to something that is more meaningful to our citizens of the city.
Menurut Dr. Sim, pindaan terakhir kepada Ordinan PBT 1996 kurungan bab 20 dibuat pada 2013 dan berkuat kuasa pada 1 Januari 2014. Sementara itu, cadangan pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Sarawak Artikel 16 bagi mentakrifkan dan menjelaskan perkataan resident in the state telah diarah untuk ditangguhkan. Keputusan itu dibuat oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Dun susulan terdapat anomali dalam penggubalan RUU tersebut yang telah dibangkitkan oleh pihak pembangkang pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Chong Cheng Jin. Oleh Yang Berhormat, there is an anomaly in the drafting of the bill, and obviously anomalies and definitions have to be addressed in view of this and in a matter of interpretation, because this bill refers to Section 71 of the Immigration Act 1959, and Section 71 further refers to Section 66. In view of these anomalies and clarification in the definition to be made, I hereby defer this bill, and this bill stands deferred to a date to be fixed. Terdahulu, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah mencadangkan agar definisi resident in the state dirujuk kepada takrifan dalam Seksyen 71 Akta Imigresen 1959 kerana ketetapan sedia ada tidak jelas. Therefore, this amendment to incorporate the definition of resident in the state is intended to clarify such qualification of resident in the state, inverted comma and close inverted comma, within the confines of the state constitutional authority. Dato' Amar Speaker, the amendment to the definition of resident in the state is tied up with Section 71 of the Immigration Act 1959/63 in bracket Act 155 to ensure the definition is consistent with such provisions on persons being treated as belonging to East Malaysian state as provided in the Immigration Act 1959/63 in bracket Act 155. Bagaimanapun, pihak pembangkang telah membantah atas pegangan untuk hanya membenarkan rakyat Sarawak yang lahir di negeri itu layak menjadi ahli DUN. The second part of the bill, which proposed to amend or define clearly resident in the state. Mr. Speaker, if this amendment were to be allowed and passed by the state, any West Malaysian or Sabahan having PR status for 2 years will be eligible to be elected as a member of this August House, Sarawak State Assembly, Sarawak State Legislative Assembly. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan sentiasa menyokong dan membantu penubuhan Pusat Sains Sarawak PSS untuk merancangkan lagi aktiviti Sains, Teknologi dan Inovasi STI dan Sains, Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM di seluruh Sarawak. Timbalan Menteri MOSTI Ahmad Amzad Hashim berkata, ia antara lain dengan menjadikan PSS sebagai focal point untuk aktiviti dan program yang dianjurkan oleh MOSTI di Bumi Kenyalang, memandangkan kementerian juga sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi Sarawak dalam aktiviti pembudayaan STI. Sehubungan itu, jalinan kerjasama ini akan diteruskan oleh MOSTI melalui Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara dengan menjadikan PSS sebagai salah satu rangkaian kolaboratif Pusat Sains Malaysia, Malaysian Collaborative Network of Science Centres, MySense, yang mana melalui MySense ini komunikasi dan kerjasama diselaraskan di antara pusat sains, planetarium dan organisasi yang mempromosi pembudayaan STI melalui pendekatan interaktif bagi tujuan pembelajaran dan pemahaman masyarakat mengenai STI di Malaysia.
Jelasnya, Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara juga akan membantu PSS dalam membina dan memantapkan kandungan pameran dan penerokaan sains dan teknologi di galeri pameran PSS melalui program pemindahan pengetahuan dan teknologi atau pertukaran bahan pameran atau pengalaman. Sebelum ini dilapor Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng berkata, Sarawak akan menjadikan sains dan teknologi sebagai asas pembangunan negeri itu menjelang tahun 2030 menerusi inisiatif pembangunan PSS. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sentiasa memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi. Menurut Timbalan Menteri KKMM, Datuk Zahidi Zainul Abidin, ini bagi membolehkan rakyat terutamanya di Sabah dan Sarawak dapat menikmati akses perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi yang lebih menyeluruh. Bagi negeri Sabah, bagi memeluaskan rangkaian gentian optik sebanyak 190,115 premis akan disediakan akses kepada perkhidmatan jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabait, manakala untuk perkhidmatan jalur lebar mudah alih pula penempatan 425 menara baru akan dibina dan sebanyak 2,202 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf. Mana naik taraf pemancar. Bagi Sabah Sarawak untuk meluaskan rangkaian gentian optik sebanyak 53.371 premis akan disediakan akses kepada perkhidmatan. Sementara itu, bagi perkhidmatan jalur lebar mudah alih di negeri itu juga, sejumlah 692 menara baru akan dibina dan sebanyak 2,041 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf kepada teknologi 4G. Sehingga suku kedua tahun ini, kadar liputan jalur lebar mudah alih 4G di Sabah ialah pada tahap 73.41% dan di Sarawak pada tahap 73.67%. Baik, kita kembali dengan perkembangan sukan. Sarawak akur dengan keputusan pembatalan Sukan Malaysia Sukmar 2020 di Johor akibat ketidaktentuan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Tertinggi Sukma 2020 adalah sesuatu yang tepat. Menurut Abdul Karim, keputusan yang telah diumumkan Menteri Belia dan Sukan KBS, Datuk Rizal Marikan Nania Marikan pada Isnin, berperanan menyelamatkan struktur pembangunan sukan negara, lebih-lebih lagi mengambil kira keselamatan ribuan atlet, pegawai sukan dan sukarelawan. Abdul Karim berkata demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan kementeriannya pada Selasa. Sementara itu, tambah Abdul Karim, keputusan itu turut dipengaruhi oleh kesulitan yang dialami Kerajaan Johor kerana tamasya tertua di Malaysia itu telah tertangguh sebanyak 2 kali. Sementara itu, Perbadanan Sukan Sarawak menyambut baik keputusan yang diumumkan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Reza Marikan Naina Marikan yang telah membatalkan tamasya tertua di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Ong Kong Swee berkata, keputusan itu baik untuk semua kerana memandangkan negara ketika ini sedang bergelut dengan penularan wabak COVID-19 yang telah memasuki gelombang ketiga di negara ketika ini. Bagi Sarawak, saya rasa keputusan ini adalah baik. Sebab pandemik pun COVID-19 pun kalau dilihat di Semenanjung dan Sabah pun dah meningkat, termasuk juga di kawasan tertentu di Sarawak lah. So kami setujulah dengan dibatalkan Sukma pada bulan April dan ditunda pada tahun 2022. Beliau berkata demikian ketika dihubungi TVS selepas mewakili Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah pada mesyuarat Jawatan Kuasa Tertinggi Sukma secara dalam talian pada Isnin. Katanya lagi keputusan itu juga meletakkan keutamaan orang ramai, lebih-lebih lagi keselamatan di kalangan atlet. Bagi saya keputusannya betul lah sebab komuniti paling penting lah, atlet, keselamatan dan risiko atlet kita Sarawak dan juga komuniti di Sarawak. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS telah mencadangkan SMK Demak baru untuk dinaik taraf sebagai Sekolah Sukan Malaysia SSM.
Kata Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, sudah tiba masanya untuk SSM dibina di Sarawak dengan mengambil kira bakat-bakat sukan antarabangsa dari negeri ini. Jelas Rapai, SMK Demak baru dicadangkan kerana lokasi sekolah berkenaan terletak berhampiran beberapa fasiliti sukan, antaranya Stadium Negeri, Pusat Akuatik Pandalela Rinong dan Akademi Memanah Tertutup Kuching. However, we still do not have an answer for that. Another thing that we should understand as well, Yang Berhormat, is that for Sekolah Sukan Negara is actually a school which have a full facilities as compared to Sekolah Sukan Negeri. Therefore, we really need this Sekolah Sukan Malaysia to be built in Sarawak. In Malaysia, we have 5 of these schools, one in Sabah, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, as well in Johor. And the other one now is under construction is in Perlis. So we do not know what is the justification to have that in Perlis, but we think that Sarawak should have one of these schools because we have produced a lot of world-class athletes in Sarawak. Malaysian Football League MFL telah mengemukakan rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN agar dapat mempertimbangkan semula keputusan menangguhkan saingan Piala Malaysia 2020. Jadi melalui mesyuarat lembaga pengarah, kesemuanya telah membuat keputusan agar kita akur dengan keputusan tersebut, tetapi membuat rayuan sekali lagi agar Piala Malaysia dapat dijalankan peringkat quarter final Sport akhir dan juga akhir di negeri-negeri yang tiada PKPB. Rayuan ini dibuat susulan permohonan untuk meneruskan aksi Piala Malaysia ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dikemukakan oleh MFL menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS ditolak menerusi pengumuman oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, keputusan untuk membuat rayuan kepada MKN itu diputuskan selepas mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL pada Selasa. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama pada malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Zauliza Awang. Selamat malam dan salam hormat.